Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah Rasulil Amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ni. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, ibu, ayah dan rahmati Allah sekalian, kita sambung pada malam ni bacaan hadis 40 berkaitan dengan kelebihan beramal soleh. Al-arba'un hadithan fi fadailil a'mal, iaitu 40 hadis pada menyatakan kelebihan beramal dengan amalan-amalan soleh. Jadi malam ni kita sampai pada hadis yang kelima. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darani amin. Hadis yang kelima, wa bihi ilaihi qala an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqamah. Artinya daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa di antara azan dan iqamat tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jelas di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mintalah kepada aku nescaya aku akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum, minta ke aku akan kabulkan. Maksudnya apa saja permintaan hamba kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak makbul, ada sebab lain, ada sebab yang menghalang daripada doa kamu dimakbulkan. Kabulnya doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala boleh jadi Allah bagi apa yang dia minta, ataupun Allah bagi lebih daripada apa yang dia nak, ataupun dicatat sebagai pahala yang akan diberikan pada hari akhirat kelak. Kok mana pun dapat. Setiap kali doa mesti dapat buat. Tak dapat hak kita minta pun boleh jadi dapat hak lain. Tak dapat hak lain pun kurang-kurang dah dapat pahala lah. Akan disimpan sebagai pahala kamu di akhirat kelak. Jadi kadang-kadang banyak dah berdoa pergi ke Mekah, tempat-tempat mustajab, kerana ada tempat yang mustajab doa, ada waktu yang mustajab doa. Hadis yang kita baca ni cerita tentang waktu yang mustajab doa, iaitu antara azan dengan iqamah. Bukan dekat waktu, ada tempat-tempat mustajab. Waktu mustajab pun lama, nak buka puasa, antara dua khutbah. Ni antara waktu-waktu mustajab. Malam Jumaat, malam hari raya, malam nisfu Sya'ban. Ni malam ataupun waktu yang mustajab doa. Tuan-tuan, doa banyak dah tapi nampak macam tak dapat ni pun. Pi umrah kat 14 kali dah, tapi hak minta tak dapat-dapat pun. Walaupun kamu duduk di tempat mustajab doa, kamu duduk pada waktu mustajab doa, tapi boleh jadi ada sebab lain yang menghalang. Ada seorang lelaki, kita baca dalam hadis Nabi SAW cerita, seorang lelaki yang nampak rambutnya dah kusut, pakaiannya dah ada sedikit debu, kotoran. Orang musafir jalan jauh. Lalu dia menadahkan tangan berdoa kepada Allah dengan sebut Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Lalu kata Nabi, doanya tidak dimakbulkan. Kenapa tak dimakbulkan doanya?
Macam mana nak dikabulkan doa? Makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, pakaiannya juga melibatkan perkara yang haram, seluruh kehidupannya kait dengan haram. Macam mana Allah mustajab? Boleh jadi tuan-tuan sekalian, waktu tu mustajab dah, tempat tu mustajab dah, tapi disebabkan ada perkara-perkara lain yang kita buat, terhijab doa kita daripada dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena bertobat. Waktu cantik dah, mustajab dah. Antara azan yang qamat, waktu mustajab, minta tak dapat pun, cek balik, ada tak kamu terlibat dengan benda haram? Kawan lelaki tadi tuan-tuan, rambutnya kusut, pakaiannya berdebu, dia musafir, kemudian dia berdoa dengan sebut ya Rab, ya Rab, ya Rab. Semua tu antara asbab mustajab doa. Orang musafir mustajab doa, orang yang pakaiannya dah serabut, orang yang rambutnya dah kusut, nampak teruk, orang yang berdoa dengan sebut wahai Allah, wahai Allah, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sebut macam tu mustajab doa. Dia nak doa, minta apa pun, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, ulang banyak kali, mustajab. Tiba-tiba tak mustajab. Macam mana nak mustajab? Kata Nabi, makan dia makan haram, minum pun minum haram, hidupnya penuh terlibat dengan benda haram. Jadi perkara tersebut menghalang daripada doanya mustajab. Baik, jadi salah satu tempat ataupun waktu mustajab doa yang kita dapat baca malam ni, Nabi sebut adalah antara azan dan iqamah. Doa tidak akan ditolak. Baik, kita baca dia punya keterangan. Antara waktu yang mustajab doa adalah selepas selesai menunaikan solat. Antara waktu mustajab doa lepas mayang, baca doa. Minta lah macam-macam kan, kita tak dapat lagi. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, kita ni lagi minta pada Allah, lagi Allah suka. Minta apa benda pun minta. Walaupun kalau orang dengar gelak, ada orang dengar dia gelak, ya Allah bagilah perut boroi aku hilang, boleh? Minta doa, ya Allah tolonglah bagi perut boroi aku hilang, bagilah aku kaya, bagilah aku sekian. Selagi perkara tu tidak bercanggah dengan syarak, sila. Minta lah bau, ya Allah teringilah nak naik bot, ada bot sendiri, ya Allah teringilah nak naik helikopter. Sebutlah apa hak teringin pun, selagi tidak bercanggah dengan syarak, sila. Tak ada salah apa doa. Teringin nak nikah dua, isu dia kan, teringin saja, bukan ada salah apa. Sebut dia, orang dengar gelak, teringin apa, kaki mendadak sebelah nak, macam mana jalan bergetak lah, nak nikah dua, orang nak gelak-gelak. Tapi kalau Allah nak bagi, minta bagi. Contoh, minta hak patut padan, hak kita perlu. Kalau ikut teringin macam-macam, minta hak keperluan kita nak pada sekarang ni, hak kita rasa keperluan untuk kita, minta dengan minta lebih-lebih. Minta, ya Allah teringilah nak jadi Perdana Menteri. Ingat senang. Maksudnya tak kena minta yang tu, minta hak kena dengan kita. Minta panjang umur, sihat badan, murah rezeki, lancar kehidupan, masalah-masalah dihilangkan oleh Allah, tak ada kesedihan, bahagia hidup. Minta hak kita mau, minta. Antara waktu mustajab lepas mayang. Tuan-tuan, semayang dengan tu imam, kita aminkan doa imam, baca doa. Baik, mayang seorang-seorang, lepas mayang di rumah kadang tak sempat nak berjemaah, semayang malam kan seorang-seorang. Ada waktu kita selepas solat, apa yang kita nak minta, baca Melayu lagi comel. Kita tahu kita nak minta apa. Bukan perlu susun ayat bagi ada bunga, bagi cantik susunan ayat doa, dah minta nak minta apa pun. Yang kita tahu nak minta apa, kita tahu kita perlu apa, berdoa kepada Allah. Baik, jadi antara waktu mustajab doa adalah selepas selesai menunaikan solat. Apatah lagi jika doa itu berlaku di celah-celah antara satu solat dengan satu solat yang lain. Seperti doa selepas solat sunat qabliyah,
iaitu doa selepas azan dan sebelum iqamat. Dan ketika itu kita sedang menunggu untuk solat. Sewaktu menunggu untuk solat, di sisi Allah ia dikira dan disuratkan pahala solat. Jadi maksudnya tuan-tuan sekalian, baca doa selepas solat, apatah lagi lepas semayang tu duk tunggu semayang. Contoh dia bagi solat sunat qabliyah, azan Aisyah. Lepas azan Aisyah, antara azan dengan iqamat mustajab doa. Waktu tu mustajab dah. Celah-celah tu dia semayang sunat qabliyah. Lepas sunat qabliyah dia baca doa. Lepas semayang dia nak tunggu semayang. Jadi dia rebut banyak benda tu, antara azan dengan iqamat, lepas semayang, lepas tu nak tunggu semayang pula. Jadi tempat itu sangat mustajab waktu tu. Baca doa, minta kepada Allah apa yang kita nak. Dan doa dengan tinggai, doa dengan tinggai. Lepas tu bila kita sebut ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, ketika kita tidak mampu nak berikan bantuan kepada saudara Islam kita di Palestin, tak mampu nak tolong, tuan-tuan jangan tinggal doa. Jangan. Lepas semayang, dalam semayang, doa qunut nazilah tu. Bila masa kita berdoa, selit sikit nama untuk sahabat kita, saudara kita di Palestin. Nak pergi tolong tak mampu. Tuan-tuan dah sudah sembang kemas, siapa pun duduk kat Malaysia ni tak mampu tolong. Saya orang nak tanya, Ustaz, tak mau pergi Palestin lah. Orang tanya, kata rembo. Saya kata satu pala bapak tu kalau pakai buah tu penat. Tuan-tuan nak pergi buat apa? Kalau boleh pergi nak pergi buat apa? Nak pergi perang. Tak mampu kita tak kuat. Dah lah kita tak pandai perang senapang, tak pandai mimbom, tak pandai, tak mahir dalam peperangan. Zahir kita lemah, dalaman lagi lemah. Lemah dalaman kita. Akidah kita tak apa mantap macam orang Palestin. Pegangan kita dengan tauhid kurang. Kefahaman kita tentang agama kurang. Tawakal kita dengan Allah kurang. Al-Quran dengan kita jauh. Dan orang Islam di Palestin yang berjuang tadi ni, mereka kuat bukan sekadar luaran tapi dalaman. Dalaman yang sangat kuat, luar biasa. Kita bayangkan budak yang cedera tadi ni tuan-tuan, mereka menghilangkan kesakitan mereka dengan bacaan Al-Quran. Budak umur 7-8 tahun, bius tak ada, doktor suruh baca Al-Quran, moga jadi bius. Baca Al-Quran budak tu jadi bius, 9 tahun ke umur dia, baca Al-Quran. Sambil baca Al-Quran, doktor duk operate kaki dia, tak riau. Budak tu 9 tahun. Try ambil Pak Long atau Sungai Pem 49 59 cari tengok tuan. Lepas tu pergi kat doktor, suruh doktor belah. Lepas tu doktor kata, Pak Cik bacalah ayat surah Al-Quran mana pun, semoga jadi bius. Dan agak-agak ayat apa nak ulang? Kulhu. Dia nak ulang berapa kali kulhu tu. Kita dengan Quran jauh. Budak-budak dengan Quran luar biasa. Rapat mereka dengan Al-Quran, teman karib mereka dengan Al-Quran. Semayang berjemaah mereka tak tinggal, semayang malam mereka tak pernah tinggal. Kuat luar dalam. Betul nak pergi buat apa? Pergi tak boleh tolong pun, bohong tak kuat. Orang lemah, tuan-tuan nak tolong kawan tu daripada lemah, kita nak reti berenang. Ni hang pun tak reti nak tolong dia terjun nak tolong, 2 orang pula nak kena selamat. Mula nak kena selamat seorang, dia pergi terjun nak selamat, dia pula lemah. Penat. Kamu nak tolong orang, kamu kena ada kekuatan. Jadi kita nak pergi tolong daripada sini tuan-tuan, nak pergi tolong perang, tak mampu. Yang kita mampu hanya doa. Tolong minta, ya Allah tolonglah. Tolonglah bagi kekuatan, bagi kesabaran. Minta doa. Dan kesan doa orang Islam satu dunia tadi, ada. Allah hantar bantuan dia tanpa kita sedar. Bantuan Allah luar biasa. Bila kita tahu. Dan mereka boleh orang Islam saudara kita di Palestin boleh cekal tahap yang luar biasa. Anak dia mati, dia boleh lap muka dia, dia boleh cium lagi, boleh peluk tanpa menitiskan air mata. Tak boleh, tak bukan kekuatan tu Allah bagi. Kita minta bagi kuat dia, sedia terima. Anak mati, cucu mati,
isteri mati, suami mati, mereka ada kekuatan jiwa. Tak lain tak bukan antara asbab doa seluruh orang Islam di dunia ni. Tolonglah bagi kekuatan kepada sahabat kami, sabarkan mereka, lindungi anak-anak mereka, lindungi anak kecil mereka, lindungi isteri yang mengandung di kalangan mereka, lindungi orang tua-tua. Tak sedih dah tengok budak 9 tahun kena sniper, tak ada lari, boom, mati. Tolonglah lindung mereka ya Allah. Jangan tinggal doa, doa mustajab. Doa mustajab. Bila? Antaranya selepas solat, apatah lagi selepas solat nak tunggu solat, apatah lagi antara azan dengan iqamah. Ini waktu ataupun waktu yang mustajab doa. Jadi sewaktu menunggu solat itu, di sisi Allah ia dikira dan disuratkan pahala solat. Maka rebutlah masa keemasan itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan disia-siakan masa itu. Jadi tuan-tuan, setiap kali dapat waktu antara azan dan iqamah, dapat waktu lepas semayang kemudian nak semayang pula, antara contohnya selepas solat sunat qabliyah, jangan lepas peluang untuk berdoa. Mintalah apapun, minta hak dia tahu, balas Melayu tu. Kalau hang fasih Cina, balas Cina. Hang fasih Hindu, balas Hindu. Allah reti ya. Jangan duk nak bahasa Arab ni. Balas bahasa Melayu hak kita tahu, minta doa, bukanlah semayang. Lah semayang kotlah. Luar semayang nak baca bahasa pun silap. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebahagian ulama mencadangkan doa terbaik selepas solat sunat qabliyah adalah memohon 2 perkara, iaitu memohon kemaafan al-afwa dan keafiatan al-afiyah. Antara doa yang disunatkan, yang dicadangkan untuk kita berdoa yang terbaik, doa yang terbaik yang dicadangkan untuk kita mohon kepada Allah lepas solat sunat, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku pohon kepada kamu, ku minta kepadamu ya Allah keampunan dan minta kepada kamu keafiatan. Minta selepas solat sunat qabliyah, al-afwa wal afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Minta doa tu banyak-banyak selepas setiap kali lepas sembahyang. Baik. Ada hadis disebutkan Anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah 'allimni syai'an as'aluhu Allah. Qala salillah al-afiyah. Famakathtu ayyaman thumma ji'tu faqultu ya Rasulullah 'allimni syai'an as'aluhu Allah. Faqala li ya Abbas ya amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Sayyidina Abbas, bapa saudara Nabi, yang katanya Sayyidina Abbas inilah yang bawa berita ketika kematian bapa Nabi di Madinah. Bapa Nabi selepas berkahwin dengan ibunda Nabi Siti Aminah, ayahanda Nabi SAW berhijrah ataupun bawa barang niaga ke bumi Syam. Niaga lebih kurang sebulan 2 balik, on the way nak balik singgah Madinah, sakit, wafat di Madinah. Yang bawa balik pulang berita bahawa Abdullah dah wafat di Madinah, Abbas, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib dia berkata, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong ajarkan kepada aku satu doa. Aku ingin pohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong ajar saya satu doa yang aku nak minta kepada Allah. Lalu baginda bersabda, mintalah keafiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi suruh, lalu dia minta afiat. Dan afiat ni kita minta sedia dalam doa qunut. Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait. Tiap hari minta, ya Allah bagi hidayah kepada kami, kepada aku sebagaimana Engkau beri hidayah kepada orang yang dapat petunjuk. Wa afini fi man afait, afiatkan aku sebagaimana orang yang telah Engkau afiatkan. Afiat, orangnya apa-apa sihat, bukan dekat sihat, wal afiyah. Sihat wal afiat. Sihat sungguh,
Bukan dekat badan sihat, rumah saya sihat, kereta saya sihat, harta saya sihat, tak ada masalah apa. Ada orang dia sihat tapi kereta dia demam. Dia sihat okey, kereta demam 3,000 repair. Dia sihat paip rumah pecah. Dia sihat wiring terbakar, apa enggak. Minta afiah, semua benda afiat dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan doa afiah ni tuan-tuan sekalian dituntut untuk kita berdoa untuk kita dan untuk orang hak dah mati. Tetapi ziarah kubur bagi salam, assalamualaikum ya ahla darul qaumul mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Bagi salam, assalamualaikum pada ahli kubur. Lalu kubur bagi salam. Nabi ajak kita lintas ke kubur bagi salam. Kemudian bagi tahu assalamualaikum wahai penduduk kampung orang beriman. InsyaAllah kami nanti akan menyusul semula. Hampa pergi dulu, kami akan datang nanti kemudian. Kami akan menyusul juga nanti satu hari nanti. Bila tak tahu. Dan kami berdoa semoga kami dan kamu semua mendapat afiah. Bukan dekat kita, doakan untuk si mati pun dapat afiah. Keselamatan dunia dan akhirat. Minta doa. Lintas ke kubur minta assalamualaikum pada bila korang nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Bagi salam, doa. Semoga Allah kurniakan afiah kepada kita semua. Lintas ke kubur. Tu sunat baca tu bagi salam. Walaupun kita tak dengar mereka jawab dan mereka aminkan doa tadi, tapi yakin Nabi ayat. Tak perlu tunggu mereka jawab. Assalamualaikum. Tak jawab no. Assalamualaikum. Dia bagi salam kat kubur. Dia kalau kubur jawab nak buat guna. Tak biar duk jawab, bukan dah suruh jawab. Nak suruh bagi salam ya. Mereka mendengar doa, semoga kita dan mereka mendapat afiah. Jadi antara doa yang dituntut untuk kita baca selepas solat sunat tadi adalah mohon afwa dan afiah, iaitu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Datuk Siti Nurhaliza, penyanyi Malaysia lah. Tuan-tuan, anak perempuan sulung dia buat nama Afiah. Anak lelaki dia buat nama Afwa. Muhammad Afwa. Hak perempuan Siti Afiah. Anak penyanyi tu. Tapi dia buat nama anak dia Siti Afiah Muhammad Afwa. Ni dalam doa hak Nabi suruh minta. Anak penyanyi buat nama punya cantik. Tiba-tiba anak orang kampung, pak dia buat terdekta, buh nama anak macam orang duk bandar. Bukan salah pergi buh nama dia elok. Buh nama hak makna cantik. Ini afwa dengan afiah. Baik, jadi Abbas bin Abdul Muttalib tanya kepada Rasulullah, tolong ajarkan kepada aku satu doa yang aku akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, mintalah keafiatan daripada Allah. Selepas beberapa hari, aku bertanya lagi soalan yang sama. Lagi dia tanya lagi Nabi SAW, apa ajarkan aku doa yang aku akan berdoa kepada Allah dengan doa tersebut. Lalu baginda bersabda kepada aku, kata Abbas, wahai Al-Abbas, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah keafiatan untuk dunia dan akhirat. Sekali lagi dia meminta, wahai Rasulullah, ajak lagi doa lain pula. Nabi ajak juga minta afiat dunia dan akhirat. Dalam riwayat yang lain, baginda bersabda, ma su'ilallahu syai'an ahabba ilaihi min an yas'al al-afiyah. Tiada suatu permintaan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari permintaan doa al-afiyah. Nabi kata kepada kita semua bahawa Allah sangat menyukai orang yang berdoa dengan minta al-afiyah. Orang minta doa pun Nabi Allah suka lah. Allah mencintai orang yang sentiasa meminta kepada Allah. Dan minta sedia kat orang benci. Tiap-tiap hari yang meminta orang meluat. Tapi Allah kalau lagi kamu minta, lagi disukai oleh Allah. Keraplah berdoa. Doa bukan nanti angkat tangan, lintah, ya Allah tolonglah bagi sekian, ya Allah semoga. Itu semua doa.
harapan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Dalam sejarah tuan-tuan, berkaitan dengan doa ni, mustajab doa ni dalam sejarah berlampau. Siti Maryam alaihissalam dengan Nabi Zakaria, baca dalam surah Ali Imran. Tuan-tuan, Nabi Zakaria tak ada anak. Siti Maryam jadi anak angkat Nabi Zakaria belah. Kerana ayah dia mati, mak dia mati, isteri Nabi Zakaria mak menakan Maryam. Jadi belah. Waktu Maryam tengah lakukan ibadah kepada Allah, Nabi Zakaria bawa makanan nak bagi Maryam makan. Hang tak payah duk fikir saya makan, aku buat main. Hang terus buat ibadah. Tuan-tuan sekalian, ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, masuk ke dalam ruang ibadat Siti Maryam tadi, Nabi Zakaria alaihi salam mendapati sudah ada makanan. Siap dah makan. Makanan yang ada pula sepatutnya makanan tu musim panas, yang ada makanan musim sejuk. Patut makanan musim panas makanan musim panas. Tiba-tiba musim tu musim panas, yang ada musim sejuk makanan. Mustahil adat. Tuan-tuan, adat mengatakan pokok strawberry boleh hidup kat Kemerah Highland. Semelin tak lepas habis. Tempat sejuk tak apa. Mau Kemerah Highland, cantiklah strawberry. Tiba-tiba dia buka kat Semelin strawberry. Saya pergi tengok masa mula-mula buka dulu. Pasu dia buah dalam pasu, ada buah besar-besar tu duduk naik. Dia nak makan buah ni baru naik, nak makan buah ni masak duduk dalam peti air. Besar-besar elok. Tanya pokok, buah ni ambil pada pokok dah Kemerah Highland. Dah nak hari tunggu. Kan daripada pokok tu. Dah buah betul import lah, pokok je. Orang pakat beli, ibu balik. Payah nak hidup. Tak tahu dah pokok sebab hidup, saya tak hidup. Mana lepas habis? Ni tempat panas, tempat sejuk tak apa lah. Adat kata macam tu. Tuan-tuan, tiba-tiba kalau tanam naik, pelik lah. Buah musim panas ada musim panas, buah musim sejuk ada musim sejuk. Tiba-tiba Nabi Zakaria dapati di sisi Maryam ada buah yang tak patut ada zaman tu, musim tu. Hang ambil mana ni? Datang daripada mana makanan ni? Maka Maryam pun menjawab, ini adalah rezeki yang datang daripada Allah. Allah ni nak kata apa? Allah turun buah. Pada dalam buah-buahan ni makanan syurga. Fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Dalam Quran sebut dalam syurga ada buah-buahan. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Ahli syurga tadi, mereka bersama dengan pasangan-pasangan mereka sedang berteleku, berehat di bawah pokok atas pelamin dalam syurga. Itulah bawah naungan. Duk berehat dalam syurga bersama dengan hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan-pasangan mereka. Seorang ahli syurga dikurniakan 70 bidadari. Duk 70. Anak sangat. Duduk berehat. Ahli syurga dapat. Dunia tak dapat lah. Nikah dua pun penat lah. Orang lain menikah, orang Sungai Peh penat. Duduk kecoh isu dalam Facebook, nikah dua menikah hinggap. Ada seorang lelaki, bila suami isteri dia beritahu, abang saya takutlah abang menikah dua. Saya takutlah abang menikah dua. Dia takut. Dia duduk abang kata lagi, saya takut abang menikah dua. Suami ni suami yang baik. Dan bila isteri dia kata isteri dia takut laki dia nikah dua, maka si suami tu nikah dua sungguh. Nikah terus. Bila tahu nikah, bini dia dengar, awak abang nikah dua. Laki dia kata, abang tak sanggup tengok kamu berada dalam ketakutan. Dah takut abang nikah dua kan, jadi abang nikah supaya tak takut lah. Kena ke dia? Benar. Nak menikah dua, nak menikah tiga, Quran benar. Benda tu dibenarkan dalam agama. Buat pergi betul, jangan duk buat teruk. Hak jadi masalah ni kerana tak ikut jalan agama. Kalau agama habaq satu persatu kamu ikut cara elok, insya-Allah jadi elok. Masalah ni buat cara tak elok.
Jadi atas dunia ni nampak macam payah, sukar, tak mampu dan sebagainya. Syurga Allah bagi banyak. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Kemudian lepas tu hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Lahum fiha, bukan ayat tu. Lagi apa ya? Mampu jadi tolong semua ni. Surah Yasin tu. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Betul lah. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Bagi mereka ada buah-buahan. Ahli syurga makan buah. Jadi Allah turunkan buah kepada Maryam, ini buahan syurga. Buah-buahan ni makanan syurga. Cuma tak sama lah macam buah tempat kita. Makan buah, Allah jadikan buahnya macam kan. Jadi buah-buahan disebutkan makanan syurga. Allah turunkan makanan syurga untuk Maryam. Buah yang ada pula, buah yang tak patut ada musim tu. Nabi Zakaria tanya, mai pada mana ni? Maryam jawab, ini adalah pemberian daripada Allah, dan Allah boleh bagi kepada siapa yang Allah nak. Kalau Allah nak bagi, Allah boleh bagi, walaupun nampak macam mustahil. Mana boleh ada buah musim panas, ada pada musim sejuk. Adapun sebaliknya, dah kalau Allah nak bagi, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan sekalian, bila dengar Maryam cakap macam tu, Nabi Zakaria keluar daripada bilik Maryam, Nabi Zakaria terus berdoa. Kerana Nabi Zakaria tak ada anak, umurnya dah menjangkau 99 tahun, kat 100 tahun umur dia, tak ada anak seorang pun. Tapi bila dia dengar Maryam kata Allah boleh bagi kat siapa yang Allah nak, jadi dia tak lepaskan peluang berdoa. Doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kurniakan kepada saya seorang zuriat yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Tuan-tuan, berkat doa tu Nabi Zakaria dikurniakan anak namanya Yahya. Tu doa. Tuan-tuan nampak macam mustahil, kadang-kadang rasa macam mustahil dah ni tak dapat. Tak. Doa. Jangan putus asa. Seorang wali Allah Subhanahu wa taala sentiasa berdoa untuk anak dia berubah. Kerana sepanjang hayat dia, anak dia buat maksiat, minum arak, buat jahat dan sebagainya semasa hayat dia. Tak pernah lupus doa. Minta doa kepada Allah. Sampai tahap sampai satu saat tuan-tuan, ayah ni mati, anak tetap macam tu. Tak sempat dia tengok anak dia berubah, mati. Lepas dia mati, anak dia mula berubah. Tuan-tuan, kata ulama, kesan perubahan anak tadi adalah daripada kesan doa pak ni. Sebab tu bahasa mudahnya, doa hari ni bukan bermakna esok dapat. Allah akan bagi pada waktu yang paling tepat. Tak mana dia nak bagi, banyak mana dia nak bagi, kat siapa dia nak bagi, bila dia nak bagi, hanya Allah je tahu. Kita tugasnya minta. Minta lah. Nak bagi bila tak tahu. Dia akan bagi waktu yang paling tepat untuk kita. Dia akan bagi benda yang paling tepat untuk kita. Banyak mana Allah tahu, yang paling sesuai untuk kita. Yang penting doa. Bukan minta hari ni esok dapat. Ada. Hang siapa dia? Kamu siapa dia minta hari ni esok dapat? Tuan-tuan, Rasulullah SAW teringin Kaabah dijadikan kiblat utama orang Islam. Daripada Al-Aqsa tu Kaabah. Nabi teringin ni tuan-tuan daripada Mekah. Hijrah duduk Madinah dekat setahun setengah, baru dapat. Baru dapat benda tu. Maksudnya dapat Allah bagi, tapi bukan sah terus minta dapat. Tu Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah, semoga dihapuskan seluruh golongan kufar
Allah makbulkan doa Nabi Nuh, tapi selepas ratusan tahun baru banjir tu mai. Nabi Nuh minta marah, ya Allah bagi mampus bang semua kafir-kafir ni. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Allah, jangan biar seorang pun orang kafir atas dunia, bagi mampus semua. Aduh, Nabi Nuh tak bincangnya. Lepas tu ketika tuan-tuan, ketika perang Badar, setelah Islam menang, ada 70 tawanan perang ditawan jadi tebusan. Nabi berbincang dengan para sahabat, macam mana nak buat kat tebusan ni, nak buat ke mana. Sayyidina Abu Bakar bagi cadangan, kita tebus dengan duit. Mana-mana keluarga yang nak mereka ni, kita minta duit daripada 100 dirham sampai ke 4,000 dirham. Minta duit. Tengoklah hak mana hak nampak pahlawan gagah perkasa, cah mahal lagi 4,000. Kuat kepala kan, gagah kan. Jadi siapa nak tebus dah, main 4,000 dirham. Kami lepas main duit tebusan. Kalau hak cokia, hak baling bom menjerit, 300 dirham sudah. Hak misai kontot kepiah longgang, ambil free. Contohlah, minta bagi free lah. Semua ada tebusan ni. Sayyidina Abu Bakar kata, kalau kita buat macam tu, duit tu boleh guna untuk beli alat senjata, boleh tolong tentera Islam. Jadi kita lepas dia pak, ambil duit, bolehlah dapat sumbangan untuk beli alatan perang. Tu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar pula bila tanya apa pendapat pula, siapa ada pendapat, Sayyidina Umar kata, bagi mampu semua, jangan bagi cana. Sayyidina Umar. Jadi ada dua pendapat. Sayyidina Abu Bakar kata ambil tebusan, Sayyidina Umar kata bunuh. Tuan-tuan, Nabi puji dua-dua. Nabi kata, Abu Bakar, kamu macam Nabi Ibrahim, perangai kamu. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wa man tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Wahai Allah, kalau di kalangan umatku yang ikut aku, mereka di kalangan aku. Yang ikut aku, yang ikut cakap aku, yang ikut dakwah yang aku bawa, mereka di kalangan aku. Tetapi bagi mereka yang lawan aku, yang ingkar dengan aku, sesungguhnya engkau maha pengampun. Nabi Sayyidina Abu Bakar tak sebut siapa yang ikut aku, yang taat kepada aku, ikut dakwah aku, mereka golongan aku. Siapa hak lawan bagi mampu wang. Dah. Siapa hak lawan, hak ingkar, engkau kan maha pengampun, ampunkan mereka. Maknanya bagi keampunan. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ikut cara Nabi Ibrahim. Sayyidina Umar ikut cara Nabi Nuh. Wahai Allah, bagi mampu semua. Dua-dua tepat, dua-dua dipuji oleh Nabi. Cuma dalam hal perang tadi, perang Badar tadi, Rasulullah memilih cara Sayyidina Abu Bakar. Tebus. Siapa nak main duit, main duit. Sampai ada tebusan yang miskin, tak ada siapa nak tebus. Tak ada siapa nak tebus. Duit tak ada, dia orang miskin. Nabi kata, tebus, kamu punya wang tebusan, kamu kena ajak anak-anak orang Islam Madinah pandai belajar, pandai baca, pandai tulis. Boleh kira tambah tolak, boleh baca. Hak tu kamu punya tebusan. Seorang ajak 10 orang. Ada hasil lah. Hang nak bebas? Boleh. Hang nak ajak budak-budak ni. Mereka reti cakap, reti mengira, reti tulis, reti baca, hang lepas. Ajak. Hang tak ada duit, hang punya tebusan, ajak. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Nabi Nuh AS berdoa, ya Allah bagi mampu semua. Macam Sayyidina Umar bagi cadangan tadi. Allah makbul lah, ya, tapi lepas ratusan tahun. Ya Allah bagi mati semua orang kafir, tak ada seorang pun hidup. Tapi setelah ratusan tahun berlalu, Nabi Nuh AS berdoa dah lama dah, satu persatu step. Allah perintah Nabi Nuh buat kapal, tanam pokok, belah pokok baik besar, tebang pokok, buat kapal. Semua tu makan masa ratusan tahun. Siap kapal, banjir besar jadi. Hujan turun, air bumi keluar, tenggelam habis dunia. Tuan-tuan, Nabi Nuh dan orang beriman selamat. Tengok, Allah bagi waktu yang paling tepat. Kalau lepas Nabi Nuh minta doa, Allah bagi terus, kapal tak ada air.
Semua tenggelam nak pergi duduk dah. Bagi siap kapal tu. Sampai masa aku akan bagi. Maksudnya Allah mengetahui bila waktu paling tepat. Ada orang nikah dah dapat anak, minta doa pada Allah dengan bimbang, sampai waktu paling tepat Allah akan bagi. Kalau itu baik untuk kamu. Tak nikah lagi, bini tak ada lagi. Orang ni menikah habis tak ada bini lagi. Orang ni menikah habis 3-4, aku seorang tak ada lagi ni. Tak. Sampai masa Allah akan bagi yang paling tepat. Tak kaya-kaya bela tua lah. Bila nak kaya ya Allah, daripada muda sampai tua duduk lugu ni ya. Teringat nak kaya, minta. Sampai masa dia bagi. Dia akan bagi waktu yang paling tepat. Jadi kita tak tahu apa yang perlu dan terbaik untuk kita, maka Allah Maha mengetahui. Jangan tinggal doa. Bagi sebab tu kita sebut bukan sah minta hari ni esok dapat. Ada. Jadi Allah paling suka doa orang minta, ya Allah kurniakan kepada kami afiah, kata Nabi. Doa yang paling Allah suka minta afiah, minta. Jadi kena minta doa tu, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Pada kata Nabi SAW, tiada satu permintaan yang lebih disukai oleh Allah melainkan pada permintaan doa al-afiyah. Kemudian disebutkan salullaha al-afwa wal afiyah fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqini khairan min al-afiyah. Mohonlah kemaafan dan keafiatan, kerana tiada pemberian kepada seseorang yang lebih baik selepas keyakinan daripada diberikan keafiatan. Perkara yang paling terbaik Allah bagi pada seseorang lepas dia yakin dengan Allah, akidah lah kena mantap. Keyakinan kepada Allah itu anugerah pada Allah yang luar biasa. Yakin dengan janji Allah, yakin dengan segala pemberian Allah. Selepas yakin, yang paling terbaik afiah. Pemberian yang paling terbaik selepas yakin kepada Allah Subhanahu wa taala adalah diberikan keafiatan. Jadi yang itulah kita duk minta dalam doa kunut, yang itulah kita duk minta setiap kali lepas sembahyang diajarkan. Maka teruskan berdoa, minta kemaafan dan keafiatan. Saya ulang sekali lagi, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ini doa yang sangat cantik, dan kata Nabi, Allah sangat suka orang minta dengan doa ni. Apatah lagi doa yang kita baca dalam kunut. Dan setiap pagi subuh kita baca kunut. Dalam kunut ada kita minta afiah. Cuma tuan-tuan, itu hadis yang kita boleh baca pada malam ni. Cuma sebelum kita berhenti, sedikit tambahan berkaitan dengan kunut tadi. Tuan-tuan, ketika dibacakan doa kunut, sama ada kunut subuh ataupun kunut nazilah, kita kena tahu mana satu doa, mana satu hanya pujian kepada Allah. Ada ketika kita sebutkan amin, kerana itu adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ketika tidak perlu sebut perkataan amin, bahkan dibaca bersama-sama dengan imam. Ada ketika disunatkan kita baca, kita sebut amin. Ada ketika kita hanya disunatkan baca bersama dengan imam. Baik. Contoh yang boleh kita sebut, tuan-tuan sekalian, ketika doa kunut biasa, awal yang 5 itu doa, Allahumma hadini fi man hadait, amin, wa afini fi man afait, amin, wa tawallani fi man tawallait, amin. Nyatu amin. Wa barik li fi ma a'tait, minta tu sampai waqini syarra ma qadait. Ini 5 yang awal adalah doa. Mula ayat innaka taqdi wa la yuqda alai, itu bukan doa, itu pujian. Maka kata ulama, waktu tu kita sama-sama baca dengan imam. Masa tadi tu amin 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 sampai tang innaka taqdi wa la yuqda alai, maka waktu tu kita membaca bersama-sama dengan imam, baca serentak sampai habis. Qunut nazilah, la nak baca qunut nazilah, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina, amin, wa na'udzubika min syururihim, amin. Itu doa. Allahumma baddid syamlahum, doa tu, amin, wa farriq jam'ahum, amin, wa shaddid kalimatahum, amin, wa zalzil aqdamahum, amin. Doa.
wasallit alaihim kalban min kilabik. Amin. Doa lagi, ya qahar, ya jabbar. Tu pujian. Wahai Allah yang maha perkasa, wahai Allah yang maha memaksa, wahai Allah yang maha membalas. Ya qahar, ya jabbar, ya muntaqim. Ya Allah, ya mujir, ya Allahumma ya munzilal kitab. Hak tu tak perlu amin. Ada tu bukan doa. Wahai Allah yang turunkan Al-Quran. Amin. Kita pun doa amin lagi. Bukan salah, tapi tak kena. Bahkan waktu tu baca serentak dengan imam. Allahumma ya munzilal kitab, wa ya mujriyas sahab, wa ya hazimal ahzab. Itu semua pujian. Ihzimhum. Tu doa balik. Wansurna alaihim. Amin. Kena tahu mana doa, mana pujian, mana doa. Jadi dalam doa qunut, 5 yang awal doa, bakinya adalah pujian. Manakala dalam doa qunut nazilah sampai perkataan wasallit alaihim kalban min kilabi, itu doa bermula ya qahar, ya jabbar, ya muntaqim, ya munzilal kitab, ya mujriyas sahab. Itu semua adalah kalimah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu tersebut kita dituntut untuk baca serentak dengan imam. Dia baca. Jadi dalam doa qunut ada 3. Satu doa, yang kedua pujian kepada Allah, yang ketiga selawat kepada Nabi. Tutup dengan selawat lah. Jadi doa kita amin. Masa pujian kita baca sekali dengan imam serentak. Jadi salah satu doa yang kita minta dalam doa qunut adalah minta afiyah yang kita sebut tadi pada hadis yang kita baca. Jadi tuan-tuan, itu yang boleh kita sebut pada malam ni. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan semoga kita dapat beramal dengan amal soleh tersebut, iaitu membaca doa selepas azan dan iqamah. Lepas azan sementara nak tunggu qamat, itu waktu mustajab baca doa. Sambil-sambil nak tunggu qamat, tuan-tuan, kita buat sembahyang sunat qabliyah. Lepas sunat qabliyah baca doa. Oh, situ saja duduk beberapa tempat mustajab. Antara azan qamat, lepas sembahyang, nak tunggu sembahyang pula, waktu tu sangat mustajab. Jadi doa selepas sunat qabliyah jangan tinggal. Esok subuh contoh, azan subuh, lepas azan subuh sebelum qamat kita solat sunat 2 rakaat. Tuan-tuan, selepas solat sunat 2 rakaat jangan tinggal untuk berdoa. Mustajab tu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kok maghrib, isyak, maghrib boleh jadi sempat, isyak ada kuliah. Maghrib, lepas mayang maghrib, lepas azan maghrib sembahyang sunat qabliyah 2 rakaat, lepas solat sunat qabliyah baca doa. Mustajab tu. Buatlah tengok. Nak buat guna, nak baca doa guna saya, mayang pun nak qabliyah tu. Jadi dah tahu dah antara azan dengan iqamat. Jadi maksudnya kena main awal lah. Sebelum azan kena duduk masjid lah. Sebelum azan duduk masjid, mana khutbah kedua dengan nasi mak Tok khatib duk khutbah atas mimbar, duk mana nasi ni. Nak ambil awal pun nak. Pi awal masjid sebelum azan. Kalau dengar azan cepat-cepat sampai, kerana nak rebut peluang antara azan dengan iqamat. Celah tu boleh sembahyang sunat 2 rakaat, kemudian lepas solat sunat boleh baca doa. Itu waktu yang sangat mustajab doa. Amal soleh itu disebutkan oleh Nabi SAW. Apatah lagi berdoa dengan minta al-afiyah yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Semoga kita dapat apa yang kita minta mengikut saranan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ada masalah panggung panjang, kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Hadis yang berikutnya untuk kita beramal dengan amal-amal yang soleh. Wallahu a'lam, mohon ampun dan maaf kasar bahasa silap cakap. Itu adalah kelemahan yang datang pada diri sendiri. Ada masalah panggung panjang, kita jumpa lagi masa akan datang. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.